liqa'uka haqqun. Berlaku pertemuan dengan engkau adalah benar. Dan ulama di dalam mensyarahkan hadis ini, di antara benarnya apa yang dijanjikan oleh Allah, bahawa kita dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Allah Ta'ala bagi peluang untuk lihat dia. Bila lihat ni, nak tengok dengan apa? Dalam mimpi ke di akhirat besok? Ataupun tengok dengan mata betul? Cuba jawab sikit. Adakah tidur tengok Allah Ta'ala di akhirat nanti dengan dalam khayalan, khayalan ke? Mimpi ke? Dalam apa ni? Tengok dengan mata betul tak? Betul kan? Bila tengok dengan mata betul, ada arah tak? Mesti sesuatu itu ada arah. Bila tengok dengan mata putih, mata hitam. Ada tempat tak? Ada. Duduk kelahi masalah tempat. Takut besok tak boleh tengok Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala di akhirat esok tengok dengan tempat. Dengan arah. Duduk atas dunia, duduk nafi. Sedangkan sebenarnya tempat arah ini dipanggil amrun i'tibari. Benda yang ada dalam pemikiran kita sahaja. Tak boleh ditunjuk. Ini tempat, ini arah. Tunjuk. Depan mana depan? Bawa mari depan tu mana? Kita ada tempat tak duduk ni? Tunjuk tempat. Tunjuk tempat mana? Ini kapek ni bukan tempat. Nak tempat. Ambil tempat ni. Ni tempat. Ada. Sebab itu tempat arah ni dipanggil amrun i'tibari. Benda yang ada diiktibarkan dalam pemikiran kita. Tempat arah tinggi, atas, bawah ada dalam pemikiran kita. Tetapi nak dijelmakan dalam bukti bentuk benda, tak boleh. Sebab tu jangan duk kelahi masalah Allah Ta'ala bertempat. Tak ada tempat. Bila kita kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah Ta'ala beristiwa di atas dua-dua arah. Jangan tanya tempat macam mana. Ada tempat ke tak ada tempat. Allah Ta'ala ada sebelum ada tempat. Kena ingat. Bila dah ada, baru orang nak bincang ada tempat tak ada tempat. Allah Ta'ala ada sebelum ada tempat, sebelum ada arah. Allah Ta'ala dah ada. Bila berlaku kiamat nanti, tempat arah dah tak ada. Allah Ta'ala ada juga. Tapi golongan falsafah dia tak boleh masuk dalam akal dia. Kalau kata macam tu, menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Sedangkan fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Macam mana nak banding? Kalau macam tu, macam baharu lah. Kalau macam tu, manusia lah. Kalau macam tu, makhluk lah. Dia buat andaian macam tu, Allah Ta'ala kata jangan banding. Sebab tak layak dibanding dengan sesuatu. Okey, terus. Qaul masyhur ni maknanya ma kasura qailuhu. Pendapat yang banyaklah oleh oleh perkataannya, oleh yang dikatakan dengan dia. Itu orang panggil masyhur. Banyak orang duk cakap sifat 20, sifat 20. Ngaji juga apa sifat 20. Hayalah. Itu lagu tu. Iaitu lawannya tu. Lawannya iaitu lawannya, lawan 20 sifat tu segala kekurangan, yakni segala perkara kekurangan atau segala sifat kekurangan, segala sifat-sifat naqais. Tapi sifat-sifat kekurangan yang mana? Dengan nisbah kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan segala sifat kekurangan umum kita, hak dikurang di kita pun jadi kurang di Allah. Bukan. Macam kita sebut kamalat tadi lah. Kamalat di kita belum tentu kamalat di Tuhan. Naqais, kekurangan di kita belum tentu kurang di Tuhan. Kurang di kita, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada kepala, tak ada kaki. Di Tuhan lebih kamalat, sempurna. Tak ada mak pak, tak ada anak, tak ada bini. Kurang di kita, di Tuhan lebih. Itu lagu tu. Jadi kekurangan yang mana? Dengan nisbah kepadanya, kepada Tuhan. Bukan kekurangan hak nisbah pada kita. Kalau nisbah di kita kan, kurang lah, tak ada tangan, tak ada anggota tangan tu kurang. Tapi di Allah lebih. Tu. Di kita bertempat lebih. Bahkan wajib. Tiap-tiap benda ada berjisim pasti bertempat. Lebih. Bahkan wajib mesti. Di Tuhan kurang. Ada satu video yang mau tengok, nama Maulana Fakhrul Razi. Dia nak tuduh kita orang Asy'ariyah, orang ahli sunnah ni tak i'tikad Allah bertempat. Ialah i'tikad yang rosak. Dia kata mana?
Akhirat esok kita ni dapat lihat Allah Ta'ala, ru'yatullah, dapat lihat Allah Ta'ala. Bila lihat mesti dengan biji mata. Bila lihat mesti berpihak, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nah, bila berjihad pasti benda tu bertempat, berhubung dengan cahaya. Di dunia ni orang-orang Asy'ariyah kuat sangat duk kata Allah tidak bertempat, Allah tidak bertempat, Allah tidak mengambil tempat qada teluh zat dia. Tidak. Akhirat esok boleh pula orang Asy'ariyah berimeh kata dapat ru'yatullah, dapat lihat Allah Taala. Apa tu dia katakan? Padahal tempat-tempat tu umurun i'tibariyah, amrun i'tibariyah. Apa? Kira-kira akal tak ada apa kan? Dia pandai dah guna dah ni amrun i'tibariyah, amrun i'tibariyah. Ini istilah-istilah dalam ilmu akidah, ilmu kalam lah ni. Umurun i'tibariyah, amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni ada dua jenis. Noyak ke dia Maulana. Pertamanya amrun i'tibari ikhtira'i dia panggil. Amrun i'tibari ikhtira'i. Perkara yang dikira-kira pada akal, yang sungguh pada akal, ikhtira' apa? Reka betul-betul. Tak ada apa benda tu di luar daripada mata kepala kita. Contoh gapo dia? Orang panggil amrun i'tibari ikhtira'i. Gajah kepala sejuta. Cari zoo mana ada tak? Gajah kepala sejuta ada? Tak ada. Tapi bila kita kejam mata kita pak, gajah kepala sejuta. Boleh nampak tak dalam kepala otak kita? Boleh? Gajah. Tak kita kena gajah. Ni gajah. Masuklah dalam kepala otak kita gajah. Kepala sejuta. Bila lah kepala dia tu sampai sejuta. So 2, 3, 4 lagi tak cukup sejuta jangan berpi. Bila lagi? Pak cukup sejuta. Nampak ni ada dalam kepala otakmu semata-mata, tak ada di zoo mana ni. Itu dia panggil apa? Amrun i'tibariyah, umurun i'tibariyah, ikhtira'iyah. Amrun i'tibari ikhtira'i dia panggil. Kalau kita reka betul-betul dalam kepala otak kita. Kalau sungguh tapi reka betul-betul dalam kepala otak. Tak ada pun di luar daripada kepala otak. Tak ada pada kharij dia panggil. Di luar daripada kepala otak. Yang keduanya amrun i'tibari intiza'i dia panggil. Ni Maulana Fakhrul Razi dah kali tu cakap gitu ni. Kalau yang dikira-kira pada akal, mana sungguh tu pada akal. Tak ada benda tu di luar daripada kepala otak kita. Tapi ya boleh jadi sungguh tu intiza', diambil faham daripada luar kepala otak kita. Intiza', ambil faham. Contoh, telefon duduk atas meja. Nampak tak? Bertempat di atas meja. Ni telefon, ni sejadah, ni meja. Mana tempat? Ada tak tempat? Tunjuk tempat duduk mana? Ada tak tempat? Memang tak ada lah tempat. Tunjuk mana? Ni kata, ni sejadah. Ni meja. Ni handphone. Mana tempat? Di tempat. Ada tak di tempat? Tak ada. Memang tak ada sungguh. Tapi sungguh tak pada akal? Sungguh. Kita faham kata telefon ni bertempat di atas meja. Sebab tu kita tolong ambil telefon saya ya mata. Orang tanya, duk mana telefon awak? Duk mana telefon awak? Ada dalam surah tu tapi tak bertempat di mana-mana. 10 kali kiamat tak jumpa lagi telefon gitu. Tak bertempat di mana-mana. Boleh jumpa? Tak boleh. Apa saja? Duk tolong ambil telefon saya. Duk mana telefon awak? Duduk atas meja. Bertempat di atas meja. Itu nampak tak? Bertempat. Orang pergi nak pergi ambil telefon dia. Bila pergi siapa tengok telefon meja. Tempat ada mana tempat? Ada tak? Tak ada tempat. Tapi reti tak? Jangan buat tak reti langsung. Lepas tu YouTube. Mana handphone aku? Saya tak jumpa lah tempat. Tempat atas meja tak jumpa dia kata dia ni. Saya tengoknya telefon awak dengan meja. Tempat di atas meja tak jumpa. Awak kata dia telefon saya bertempat di atas meja dia ni. Tempat saya tak jumpa. Jangan bodoh sangat. Jumpa tak? Telefon. Jumpa. Kata telefon duduk mana? Telefon saya ada duduk atas meja, duduk bertempat di atas meja. Bila kita tengok meja dengan telefon. Tempat nampak tak tempat? Tak nampak. Ada tak tempat? Tak ada. Tapi faham tak? Faham. Kenapa faham tempat telefon ni bertempat di atas meja? Kerana hasil menempati jisim pada jisim yang lain, itu dikatakan tempat.
dipaham daripada bertempelnya terhasilnya orang panggil jisim pada jisim yang lain, reti tempat gitu. Memang diri tempat tu tak ada, tapi reti tu kan apa? Intiza'. Itu intiza' tu dia panggil, diambil cabut daripada hasil bertempelnya satu jisim, satu jirim dengan jirim yang lain, direti tempat. Memang tempat tak ada, tapi direti lah ke mana? Intiza', ambil cabut pahal daripada handphone ni berjisim, pak duduk situ. Bertempelnya jisim dengan jisim, reti bertempat. Itu. Tempat tak ada, tapi retinya bertempel jisim dengan jisim. Jadi kalau Allah bertempat, bermakna kita reti Allah berjisim, bertempel dengan jisim yang lain. Itu maknanya kita mentajising ke Allah Ta'ala. Kenapa hal gitu? Sebab tu tak boleh kata Allah. Lepas tu dia duk kata melihat dengan biji mata, melihat mesti berjihad. Itu hujah Mu'tazilah tu. Kenapa hamalat wahai Maulana Fakhrul Razi? Itu hujah Mu'tazilah. Mu'tazilah hujah itu. Sebab tu Mu'tazilah ingkar ru'yatullah. Mu'tazilah kata kita tak boleh lihat Allah Ta'ala. Kenapa? Hujah Mu'tazilah kata kita tak boleh ru'yatullah, tak boleh lihat Allah Ta'ala. Karena kata Mu'tazilah, bila sebut kata lihat, mesti bertempat, mesti berjihad, mesti berhubung cahaya kita dengan objek, cahaya dengan mata kita. Mana cahaya pada objek dan cahaya pada mata kita. Mesti tidak ada tabir, tidak ada hijab, mesti berjarak. Mata kita ada hubung cahaya tak? Ada. Tapi barang tu duduk belakang tabir ni, nampak tak? Tak nampak. Ataupun belakang tu jauh, duduk rumah kita, anak bini kita, nampak tak dengan mata? Tak nampak. Ahlus sunnah wal jamaah jawab, itu lihat yang dijadikan oleh Allah secara adat. Lihat seperti itu Allah Ta'ala jadikan secara adat di dunia. Jadi melihat, dapat nampak dengan penglihatan, itu satu daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa hamalat? Ini ahli sunnah wal jamaah jawab. Jadi Mu'tazilah kata tak boleh. Kalau kita kata ru'yatullah tu haruh, dapat lihat Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala tu berjisim, berjirim, bertempat, berhubung dengan cahaya, berjarak, ada jihad. Itu hujah Mu'tazilah. Dia ingkar. Kita ahli sunnah wal jamaah pula tak. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil akli wa qad ata fihi dalilun naqli. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Mana jazam olehmu, hei saudara, bahawasanya kita dapat lihat dengan makna nampak Allah Ta'ala. Jadi ahli sunnah wal jamaah jawab, lihat hak muduk kata dengan mata, dengan berhubung cahaya, bertempat, berjarak, berjihad, tak boleh ada tabir, dinding hijab. Itu penglihatan yang Allah Ta'ala jadikan secara adat di dunia. Bahkan sah menyalahi. Tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tengah duk khutbah ni, tiba-tiba Sariyah Jabal sahabat dia kata, mana? Tentera mana pula? Suruh di atas bukit mana pula dia? Allah Ta'ala singkat buka penglihatan mata Sayyidina Umar, nampak tu sahabat tentera hak duk jauh tu. Nanti akan diserang oleh tentera kafir, maka disuruh bui arah. Dia orang tu dengar. Sariyah tentera Sayyidina Umar hak duk jauh, dia dengar suara suara Sayyidina Umar ni, suruh pergi bukit. Naik bukit naik. Ngosong Sayyidina Umar. Kalau ada Mu'tazilah dia kata, ini jin mana ni? Kerana Mu'tazilah ingkar karamah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah tidak ingkar karamah. Karamah awliya itu sabit, ada, harus berlaku. Allah Ta'ala buat pada wali-wali itu perkara yang mencarikan adat. Itu jawapan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian melihat, nampak dengan penglihatan, itu ialah satu bagai daripada idra, mendapat, dia panggil mendapat. Sebab itulah lihat kok mata, ya, tapi nampak tak semesti ngabuti mata. Ada ni, nampak kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Itu disebut sama lah. Jadi sebab tu dah kita baca kitab-kitab ulama, kitab-kitab Arab disebut mana? Ru'yah bimaknal idraki. Lihat dengan makna nampak. Itu. Nampak kok mata, bukan tengok dengan butir mata.
Dalam Quran kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin cerah cuaca. Kenapa? Kepada Tuhan mereka itu lihat. Lihat ayat mana apa? Idrak, nampak. Bukan muka saja putih. Nah, kalau gitu kena lah apa? Muka putih, tangan hitam. Nak ni? Kena ke dia lah. Nak mau gapo dah Datuk Alik dia. Kena ke dia kata gitu. Bukan muka yang putih. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin tu putih berseri berlepak. Itlaq wajah wa iradatil kullil jasad. Nah, sebut wajah tapi nak seluruh tubuh. Kenapa? Kerana seluruh tubuh sedap, lazat, nikmat paling lazat dalam syurga ialah dapat nampak zat Allah Ta'ala. Yang gitu. Jadi tak semestinya berhubung dengan cahaya. Tak Tuhan nak tajalli, nampak dengan tak kena berhubung cahaya. Sebab tu dah dalam syurga mana-mana pun kalau Tuhan nak bagi nikmat dapat nampak zat Allah, dapat nampak. Bukan kata, puas weh. Nah, gimana? Tengok Tuhan. Bukan gitu. Nah, kita duduk syurga martabat tinggi Firdaus contoh. Lepas tu puas pergi syurga saing kita duduk bawah sikit dah. Mak buat kau mak awah mai bidadari gini kata maya mana pergi tengok Tuhan lagi. Bukan gitu. Siapa ajarlah kau tu. Fi jannatil khuldi bila tanahi. Tuhan nak bui dapat nampak zat Allah Ta'ala tu dalam syurga hak kekal. Tak kira syurga mana-mana pun, di tempat mana-mana pun. Nah, orang tu Tuhan nak beri nikmat dapat nampak zat Allah Ta'ala dalam syurga Firdaus ke syurga khuldi ke syurga Aden ke syurga mana, lazat dia dapat nampak zat Allah Ta'ala. Itu nampak Tuhan ikut mata, bukan tengok mata mata. Di dunia ni ada benda yang kita tengok serta nampak, ada benda yang kita tengok serta tak nampak. Betul tak? Tengok nampak ada biasa tu tengok nampak, itu adi dia panggil perkara adat. Ada benda yang kita tengok tapi tak nampak, ada. Naik-naik kereta kedegung masuk lubang. Bini kita kata Allah abang. Tak nampak kalau tak tengok kalau lubang. Tengok dah tapi tak nampak ya. Belok habis rere ni. Tengok dah tapi tak nampak. Ada benda di dunia ni kita tak tengok tapi kita nampak. Ada. Mana? Ada orang ada ustaz duk mengajar dia kejam mata. Duk iling ni. Ustaz kata lah kan? Nampak tak? Nampak jelas ustaz, jelas nampak. Nampak mana pejam mata. Nampak tak mesti kena tengok buka mata begini. Ada orang tengok kau ustaz gitu. Tengok tak kelik tu bi air basi. Ustaz kata, nampak tak? Tak nampak ustaz. Tak faham. Nah, ustaz kecek Kelantan bekak molek macam duduk pucuk alam ni duduk di Kota Baru dah. Tak nampak ustaz. Ada orang tengok tapi tak nampak. Ada orang tak tengok dia nyadar dia ni. Mah. Mana? Nampak lah tu tu. Nampak jelas. Nampak. Dia mata nampak je weh. Akhirat esok Tuhan jadi kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Boleh? Tak ada masalah. Nah, jadi bukan hanya mata saja melihat Allah. Seluruh maujudat yang ada di tubuh, seluruh benda ada, bulu-bulu roma, kulit-kulit, semua lazat nampak zat Allah Ta'ala. Gitu. Bertepat tak bertepat? Berhubung dengan cahaya? Tak. Jadi terbatal logik daripada Mu'tazilah. Jadi Maulana Fakhrul Razi menggunakan logik bahawasanya Allah mesti bertempat. Kenapa? Dalilnya kita dapat lihat Allah. Bila melihat ni mestilah bertempat, berpihak, berhubung dengan cahaya, ada jarak. Itu logik Mu'tazilah tu. Jangan sampai panggil Fakhrul Razi Al-Mu'tazili pula bani dak ni. Tak boleh itu. Ahlussunnah wal Jamaah isbat ru'yatullah ya, tetapi bukan dengan makna Allah bertempat. Tu faham molek tu. Sebagai jawab lah tu. Tu. Jadi kalau kita mohi dalam ilmu hadis, cakap ilmu hadis lah. Tak cuba-cuba nak masuk bahas ilmu kalam. Bagi kau orang hok mohi dalam ilmu kalam, hurai wi kau orang faham makna dalam perbahasan ilmu kalam. Ni habis bidak kita nak hero berlaku nyayu gini. Ini menyakit buat kita gitu. Habis soalan nak jawab berlaku tak boleh lah. Ada benda hok kita tak patut jawab. Tu. Baik. Mustahil pada akal, tak boleh terima dengan kepala otak kita. Mana boleh benda bertokar tapi tak bertempat di mana-mana. Benda bertokar mesti bertempat. Lagu tu.
Maka sebab tu kita boleh tanya, duduk di mana bola tu? Duduk dalam almari. Maka bila kita pergi dekat almari, kita buka almari, hak kita nampaknya bola dan almari. Tempat ada nampak tak? Tak nampak tempat. Lepas tu tak ada tempat. Sungguh tempat tu sungguh. Diri tempat tu tak ada. Sungguh di mana tempat tu? Sungguh dalam kepala otak. Itu lagu tu. Bapa sungguh dalam kepala otak? Kerana kita faham menempatnya satu jisim pada jisim yang lain, hasillah tempat. Gitu. Nah, ni macam handphone ni. Nah, handphone ni benda berjisim dah. Jisim. Maka letak di atas meja. Nah, bertempat di atas meja. Jadi kalau kita tengok hak adanya apa? Telefon dengan meja. Tapi tempat ada dah? Tak ada tempat. Tapi faham tak meja telefon bertempat di atas meja? Faham? Dah. Faham. Kenapa faham? Kerana ibarat daripada menempatinya satu jisim, satu benda bertokar dengan benda bertokar yang lain, retilah tempat. Gitu. Maka tempat tu walaupun tak ada, tapi dia panggil umurun i'tibariyah, perkara yang dikira-kira dalam kepala otak. Gitu. Tapi umurun i'tibariyah apa? Intiza'iyah dia panggil. Intiza' ni mana? Ambil faham daripada benda yang ada di luar daripada kepala otak kita. Dia panggil kharij. Itu. Sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat. Tak boleh. Walaupun tempat tu bukan ada, tapi difahamkan tempat tu ialah hasilnya satu jisim menempati satu jisim yang lain, itilah tempat. Bila kita kata Tuhan bertempat, pada makna kita melazimkan Tuhan tu berjisim menempati pada jisim yang lain. Maka sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat. Tu ada satu video, dia panggil Maulana lah orangnya. Dia panggil Maulana. Dia kata kan? Dia kata tengok pelik orang Asy'ariyah. Di dunia ni ingkar tempat, nafi tempat bagi Allah. Akhirat kelak boleh pula dia kata lihat Allah. Tengok. Sedangkan bila lihat dalam tidur ke dalam jaga? Dalam jaga akhirat esok. Bukan dalam tidur. Lihat dengan apa? Butir mata. Mata duduk di mana? Duduk depan. Bila lihat dengan mata duduk depan, mata berarah dah. Berarah. Sesuatu objek yang dapat dilihat dengan butir mata yang berarah mesti bertempat. Gitu kan? Para hadirin semua boleh nampak saya ni. Arah mana? Arah depan. Depan. Saya sebagai objek yang boleh dilihat oleh para hadirin semua ni bertempat dah. Bertempat satu jisim yang menempati pada satu jisim yang lain. Geti ustaz duduk mana? Ustaz duduk depan. Tu. Geti. Sedangkan Tuhan tak bertempat dia kata. Tengok. Pelik orang Asy'ariyah ni. Orang ahli sunnah lah Asy'ariyah tu. Pelik orang ahli sunnah. Tuan-tuan dia kata tempat ni bukan ada. Tempat ni tak ada. Hanya sungguh dalam kepala otak saja. Jadi tak sebalah dah ya. Tak betul tu gitu. Memanglah tempat tu bukan ada, tapi sungguh dalam kepala otak. Amrun i'tibariyah intiza'iyah. Bukan amrun i'tibari, ikhtira'i dia panggil. Ya, amrun i'tibari ada dua. Amrun i'tibari ikhtira'i, amrun i'tibari intiza'i. Kalau amrun i'tibari ikhtira'i, makna perkara yang dikira-kira sungguh dalam kepala otak, tapi ikhtira', apa ikhtira'? Reka betul-betul, tak ada pun di luar daripada kepala otak kita, di khariji, di luar mata kepala tak ada. Mana contoh gajah kepala sejuta? Cari di zoo mana? Jangan kata zoo negara, zoo dunia pun tak ada. Gajah kepala sejuta dah tu ni. Tapi kalau kita kejam mata kita rapat-rapat, kita pun terbayarkan orang panggil seekor gajah dalam kepala otak kita. Boleh nampak tak? Boleh nampak gajah. Kepala sejuta. Bila letak pergi, kepala dia sampai cukup sejuta. Sungguh tak ada kepala otak kita? Sungguh ke? Tapi ada tak di zoo negara? Jangan kata zoo negara, zoo dunia pun tak ada. Tu orang panggil amrun i'tibari ikhtira'i, dia panggil reka betul-betul, pelesu betul-betul.
Tapi tempat ni kita faham bukan reka betul-betul dah. Diambil faham daripada luar, daripada kepala otak kita. Bila kita lihat satu jisim tu menempati pada satu jisim yang lain, getilah tempat. Maka sebab tu tak boleh kata Tuhan tu bertempat, tak boleh. Kenapa? Melazimkan kita kata Tuhan bertempat. Bermakna Tuhan tu ialah zatnya berjisim. Maka bila berjisim, dia tu seperti makhluk dah. Nah gitu. Tu bahaya tempatnya di situ. Lepas tu tak boleh tengok tu Hujah yang Maulana kata tu ialah hujah Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ingkar ru'yatullah. Kenapa? Dia faham melihat dengan butir matanya lagu tu. Nah, tengok duduk depan mesti ada arah, mesti berhubung dengan cahaya, tidak boleh ada hijab dan sebagainya. Itu hujah Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah memang i'tikad boleh tengok Allah Ta'ala akhirat kelak. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Aidah. Wajzim akhi, putuhlah, yakinlah, jazamlah olehmu hai saudara, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat ru'yah Allah Ta'ala akhirat kelak. Ru'yatullah, nampak Allah Ta'ala, itu maksud. Ru'yatullah artinya nampak Allah Ta'ala. Dengan berapa nampak? Dengan butir mata. Bahkan bukan hanya butir mata, seluruh yang ada pada tubuh kita tu lazat dapat nampak zat Allah Ta'ala. Jadi melihat ni dia tak semestinya orang panggil tu dengan butir mata serta pula berarah, berjihah, bertempat, berhubung dengan cahaya. Itu dia panggil syarak fil adat. Dia panggil syarak pada adat. Allah Ta'ala jadikan kita dapat lihat sesuatu, mestilah sesuatu tu mempunyai jarak dengan kita. Betul tak? Macam kita ni ada butir mata, ada sifat melihat. Nampak tak bini kita duduk di rumah? Tak nampak lah ni. Sebab apa? Jauh. Nah, maka mesti ada jarak dekat. Berhubung dengan cahaya. Mesti. Kalau tutup lampu habis licin, tak nampak berapa sekarang walaupun kita tak buta. Nah, mesti berarah. Pihak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nah, mesti sesuatu tu objek yang menempati pada satu tempat. Itu lihat dengan secara adat. Maka hukum adat sah menyalahi sah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tengah khutbah, tiba-tiba dia kata, "Sariyah. Hei tentera, naik bukit." Jabal dia kata. Orang duduk dengar khutbah, apa Sayyidina Umar kata ke siapa? Allah Ta'ala buka singkat penglihatan mata Sayyidina Umar, dapat nampak tentera duduk jauh tu akan diserang oleh tentera kafir. Maka dengan keramat dia panggil amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil wali, perkara yang mencarikan adat, menyalahikan akan adat yang zahir pada diri seorang waliullah. Maka Sayyidina Umar tu boleh kata, "Hei tentera, naik ke bukit itu." Jauh, padahal berapa ratus kilometer dengan tentera ada. Dengar tentera tu, ni suara Sayyidina Umar ni. Mujuk sahabat ketika tu ahlu sunnah wal jamaah. Mana? Percaya kepada karamah aulia. Kalau Mu'tazilah tak percaya dah, kata, iyo kau suara Sayyidina Umar ni. Takut suara hatu ke tahu dia sini. Oleh kerana ahlu sunnah wal jamaah ya percaya karamatul aulia. Suara Sayyidina Umar ni. Naik bukit. Selamat tentera Islam tiga tu tidak diserang kot belakang oleh tentera kafir. Tengok. Jadi melihat ni ialah perbuatan Allah beri jadi nampak. Gitu. Maka hak kita dapat lihat satu benda dengan berarah, berjihah, berhubung cahaya, ada tempat, objek menempati satu tempat. Ini dia panggil syarat pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi sah. Maka akhirat esok dapat nampak Allah Ta'ala tidak perlu kepada bertempat. Sebagaimana kita tahu Allah Ta'ala tidak bertempat, nampak Tuhan pun tak bertempat. Gitu. Tu kenapa? Kerana ru'yah min anwa'il idrak. Melihat tu ialah satu bagai daripada nampak.
Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Itu lagu tu. Nah, faham tu? Tu jangan jadi peling macam Fuk Maulana tu dah tu ni. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Di dunia ni ada benda hak kita tengok tapi kita tak nampak. Ada tak? Ada. Naik kereta molek-molek, gedegung masuk air lubang. Bini pun kata, abai weh, tak tengok kau lubang depan tu. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Nah, tu tengok. Di dunia ni pun ada hak Tuhan bui orang tu nampak dengan tak perlu tengok. Ada. Nah, ada orang tu duk menyandar di tiang di dinding. Tok guru duk mengajar depan gelang. Tok guru tanya, mana? Nampak tak? Nampak. Jelas. Pejam mata tu. Bukan tidur tak. Jelas kata nampak. Nampak mana? Pejam mata. Nampak tak? Ada orang tu, tengok tok guru duk mengajar, tengok ngabuti mata. Titik alubasi tak. Tok guru kata, nampak tak? Tak nampak gapo sekarang, dia kata tak faham langsung. Sebab apa? Tok guru kecek Kelantan pekak-pekak. USJ pun dia kira macam kota baru juga, tak kira mana pun kota baru belaka. Dia ni. Ada juga hak tengok tapi tak nampak, hak tak tengok tapi nampak. Akhirat esok Tuhan wi kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Buat ada. Mana? Zatullah. Itu. Sebab tu fil khuldi, nampak Tuhan di mana? Fil khuldi bila tanahi. Dalam fil jannatil khuldi bila tanah. Dalam syurga khuld. Dalam syurga firdaus. Dalam syurga Aden. Dalam syurga ma'wa. Ikut syurga mana? Kalau dia Allah Ta'ala nak bagi dapat nampak. Tu makna nampak. Bukan makna puah kita duduk dalam syurga kita lagi ketuk pintu syurga sayang kita. Dia mau mana duduk ke apa? Puah ya duduk ngabi dadah lagi. Gigi tengok tu bukan gitu. Kalau gitu tu bertempat sungguh bertempat tu Ni dah dalam syurga mana-mana, di lapis mana, di tingkatan mana syurga. Bila Allah Ta'ala nak kurniakan seorang hamba penghuni syurga tu dapat nampak zat Allah, dapat nampak dia lazat nikmat paling sedap sekali. Hatta tansa'anin ni'ami, hingga lupa nikmat-nikmat hak lain gitu. Idzil wuqu'u jaizun bil akli. Kenapa kau kita kena yakin dapat ru'yatullah akhirat esok? Karena berlaku dia tu harus pada akal. Dalilnya mana? Nabi Musa tu minta dengan Allah. Nah, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tu. Tak kala mana Musa sampai ke tempat miqat kami, berkata-katalah Musa oleh Allah Ta'ala, wa kallamahu rabbuhu, berkata-katalah akan Musa oleh Allah Ta'ala. Apa setengah daripada hak Musa minta dengan Allah Ta'ala? Arini anzur ilaika, berikan pada aku dapat nampak zatmu. Tengok. Jadi bila Nabi Musa minta dengan Allah, berarti perkara tu harus pada akal. Takkan Nabi Musa nak minta benda yang mustahil pada akal? Maka Tuhan kata lantarani, qala lantarani, mu tak dapat nampak zat aku di dunia, kerana hak ni aku sifat taruh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Walakin unzur ilal jabal, akan tetapi mu tengok pada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfatar. Kalulah orang panggil tetap bukit tu tidak bergoncang, maka selagi mu dapat nampak zat aku. Tengok. Jadi orang panggil Allah Ta'ala ta'liq di atas benda yang haruh, maka haruh juga. Allah Ta'ala ta'liq ke orang panggil, Allah Ta'ala letakkan syarat tu di atas perkara yang haruh, maka masyru' pun haruh juga. Gitu. Kalulah orang panggil bukit tu tetap, maka mu dapat nampak aku. Maka bukit tu haruh tak dia tetap? Harus dia bergerak. Harus dua-dua harus. Bukit ni dia harus bergerak, harus tetap. Sebab tu bila bergoncang bumi bukit guguk dah dia ni. Pelik tak kepala otak kita? Tak pelik. Moga benda berjising tu terima gerak, terima diam. Sekarang tak ada gempa bumi, bukit tu senyap, diam. Harus pada akal, harus. Kalau dia gerak, harus tak? Harus juga. Gitu. Jadi Tuhan ta'liq ke, Tuhan gantung ke orang panggil syarat dengan benda yang haruh, maka masyru'nya haruh juga. Apa? Nampak Tuhan tu haruh juga. Lagu tu. Itu hujah Ahlussunnah wal Jamaah.
Tapi falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika mana Tuhan tu tajalli menyatakan ke atas bukit, bukit tak menanggung, bergegar bukit, maka rubah pengsang Nabi Musa, tak dapat nampak zat Allah di dunia. Akhirat esok nampak macam kita kak di dunia tidak dapat nampak, tapi akhirat haruh Allah Taala nak bagi kita boleh nampak. Itu wa qad ata fihi dalilun naqli, dan telah datang dalam bab ru'yatullah dalam Quran. Mana? Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin tu cerah cuaca, putih bersepu. Wajah saja ke? Tak, seluruh tubuh. Apa? Kerana nampak zat Allah bukan hanya mata, bukan hanya muka, seluruh tubuh ada pada kita tu lazat dapat nampak zat Allah Taala. Putih seluruh tubuh. Bukan muka saja putih, tangan hitam ya tak ni. Muka putih, tangan hitam. Tak jadi itu. Kenapa tubuh putih bersepu tu? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka itu nampak. Jadi walaupun kita ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan harus dapat nampak zat Allah akhirat kelak, tetap Allah tidak bertempat. Sebagaimana kita tahu Allah tidak bertempat, nampak Tuhan pun tidak bertempat lagu tu. Tu jadi pelik Maulana guna hujah Mu'tazilah pula dah. Tu tak kena tu. Tak kena.